Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Terus kita bincangkan berkenaan surah Al-Baqarah. Dan kita sedang masuk pada bahagian kedua surah Al-Baqarah. Isi penting surah Al-Baqarah itu berkenaan dengan perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh umat Islam untuk melayakkan mereka mendapat kedudukan sebagai khalifah di muka bumi ini. Okey, sebagai penguasa di muka bumi ini. Layaknya mereka hanyalah dengan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang kita terangkan hari itu, tajuk ni bermula daripada ayat 177. Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan perkara apa? Baik itu apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Bukanlah baik itu kamu hadap wajah kamu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi baik itu adalah, start dari situ Allah nak ceritakan. Bahkan datang dengan detail apakah perkara baik tersebut. Start lepas tu kita baca berkenaan dengan kisos, lepas tu berkenaan dengan wasiat, lepas tu berkenaan dengan puasa, lepas tu berkenaan dengan haram makan harta dengan batil, lepas tu berkenaan dengan jihad, lepas tu berkenaan dengan haji. Lepas tu berkenaan dengan haji dah habis, masuk berkenaan dengan tajuk hubungan dengan isteri, kan? Okey, itu yang terakhir kita ambil itu, apa yang terakhir ialah nisa'ukum harsul lakum. Okey, kita ambil berkenaan dengan isteri. Lepas tu sekarang ni kita masuk kepada tajuk apa, lepas tu sebelum kita berhenti Ramadan hari tu, kita ambil berkenaan dengan tajuk sumpah. Sumpah, kafarah bagi sumpah. Ataupun Allah Ta'ala tak mengambil mana Allah Ta'ala larang kita menjadikan sumpah tadi penyekat daripada kita buat baik. Contoh macam, kenapa kau tak ziarah? Aku dah sumpah tak nak tahu rumah dia. Macam mana kan? Dah sumpah. Itu tak ada, diharamkan dalam Islam. Allah kata wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Engkau menjadikan Allah ni sebagai penyekat ataupun penghalang bagi apa? Sumpah-sumpah kamu. Kamu tak nak buat baik, kamu letakkan Allah Ta'ala tengah tu. Jangan. Allah Ta'ala tak nak. Dan maka kalau kita dah tersumpah macam tu, kafarah dia adalah kita belajar dalam surah apa? Kita ambil itu, kita terangkan. Surah Al-Maidah 89. Dia terangkan apa dia? Bebas hamba, bagi makan, pakai miskin, dengan puasa 3 hari. Anda saya puasa 3 hari. Jadi itu yang kita kata apa, yang perlu dilaksanakan oleh orang tersebut kalau dia bersumpah atau dia bernazar. Bahkan kafarah sumpah, kafarah nazar. Kalau orang tu bernazar, nazar tak digalakkan di Islam. Tapi kalau dah bernazar, kena tunaikan. Lepas tu kena hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana janji dengan Allah Ta'ala apa akan pegang balik. Benda tersebut akan ditanya kepada kita. So lepaskan diri kita daripada nazar atau sumpah tadi, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis baginda dia kata kafaratul nazir kafaratul yamin. Kafarah untuk nazar, kafarah untuk sumpah. Dan kafarah sumpah diajar dalam surah Al-Maidah 89. So and so on. Sekarang kita masuk tajuk ni actually berkaitan tajuk kekeluargaan, tentang cerai dan sebagainya. Lepas ni kita berterusan ia semuanya adalah rentetan bagi bahagian kedua surah Al-Baqarah. Bahagian pertama surah Al-Baqarah kita kata dia membincangkan berkenaan dengan Bani Israel dan apa pasal mereka layak dilucutkan daripada penguasaan dan khilafah di muka bumi. Bahkan dilucutkan dari mereka ni wahyu. Tak ada wahyu dah lepas tu. So kenapa mereka layak? Allah tak cerita bagi kita. Sekarang ni kita baca tentang tajuk apa? Kita ni patut jadi apa? Okey, baik. Sambung hari ini ayat 226, 227. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Okey. Untuk orang-orang yang mengilak. Ilak is actually halaf. Ilak tu maksud dia sumpah. Ilak ni maksud dia sama dengan sumpah. Okey.
Jadi ila ni adalah sumpah itu apabila seorang lelaki bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri dia untuk satu tempoh tertentu. Marah sangat, kata aku tak nak tidur dengan kau selama sekian-sekian. Actually tak nak tidur biasa tu lain cerita. Dia sumpah dengan nama Allah, aku tak nak sekian. Aku sumpah ke dia, actually the word sumpah actually either macam bahasa Melayu kita pakai sumpah aku tak nak sekian, ataupun dengan sebut nama Allah Ta'ala, actually lagi besar lah. Bila orang tu bersumpah, actually benda yang macam sumpah wallah, actually orang Melayu kita ada dua yelah, kalau bahasa Arab actually biasa wallahi dah cukup. Okey, tapi kalau bahasa Melayu kita ni sumpah wallah. Okey, kita ada double kan. Pasal actually orang tu kata sumpah aku tak nak datang rumah kau, tapi dalam tu macam dah ada pengertian dengan nama Allah lah. Orang Melayu kita pakai. Tapi apa, assume benda tu, kalau tak, it's nothing. Kalau sumpah tanpa nama, tanpa Allah Ta'ala dilibatkan benda berkenaan, it's nothing. Tak ada nilai pun, kan? Kalau itulah. Tapi kalau dia kata dengan nama Allah Ta'ala tadi, actually lagi besar lah. Actually, cuma kira kalau dia kata orang tu sumpah, kalau sekiranya dalam adat kita tadi guna perkataan sumpah tu masuk dengan nama Allah. Kalau dah terbiasa, even though we only say sumpah aku tak nak sekian, sumpah aku akan sekian, kalau memang kita ikat dengan hati kita, actually dikira sebagai masuk sumpah jugalah. Pasal memang tak disyaratkan sumpah tu hanya dengan nama Allah Ta'ala, kan? Jadi orang tadi dia kata tak sentuh isteri dia sebagainya. Jadi ada orang yang sebut dengan ni, ada orang dia gunakan dengan kan lafaz biasa tapi dengan hati dia sekali. Kan, aku tak nak sentuh engkau sampai sekian. Pasal pada bini tak masak je, kan? Padahal tu salah juga kan. Masak salah ke, tak nak kawan ke, tak nak layan ke. Actually benda tadi ni jugalah. So jadi perkataan sumpah ni actually originally memang dalam bahasa Arab mesti nama Allah Ta'ala, mesti ada nama Allah. Okay? Dia ada juga perkataan tu dalam syariat ni. Kita kata bahasa biasa tadi jadi. Contoh macam perkataan dalam Arab actually originally kena gunakan talak atau cerai. Talak atau talak kan, talaqa kan, talak kan, talak. Okey. Tapi kalau orang Melayu tu guna perkataan divorce kan, orang Melayu pakai divorce dalam bahasa kan, samalah walaupun perkataan tersebut kan. Dia the word tadi tak dipakai. Contoh macam aku kahwinkan kau dengan aku nikahkan di kau, it's the same kan. Aku kahwin kau dengan aku, kalau contohlah pakcik tu tak pakai perkataan nikah, soalan dia gunakan kahwin, sah ke tidak? Ya, sah. Bahkan kalau orang bisu tu kita tunjuk isyarat dengan dia, diangguk je jadilah tu kan. Tak payah gunakan perkataan nikahkan di kau dan sebagainya kan. Berapa ringgit jenuh oleh syarat, lagi upah makcik tu letak sebelah kita, aku nikahkan di kau, makcik tu gitu tangan kan, jenuh juga tu. Tapi anyway, asas dia dekat situ kita panggil maksud dia perkataan ada lafaz-lafaz tentu diguna dalam kegunaan biasa, tapi dikirakan benda tu dalam syarak pakai valid So jadi jumhur para ulama mesti letakkan ada perkataan Allah lah. Tanpa Allah Ta'ala tadi benda tu tidak kuat mana, bahkan tak ada nilai, nothing tapi disebut dengan nama Allah is actually besar Baik. Jadi ila ni adalah seorang tersebut, lelaki tersebut bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri dia selama satu mudah. Mana untuk orang yang bersumpah yu'lun, ila, mengilak isteri masa bersumpah tak sentuh isteri dia, kata tarabbusu arba'ati ashhur, tunggu dia, bagi dia tempoh 4 bulan. Okey. Dan dia kata apa? Maka orang tu bila dia kata sumpah tak nak sentuh isteri tadi, benda tersebut takkan kurang, tidak ada daripada 2 perkara. Okey. Sama ada benda tersebut berlaku kurang dari 4 bulan, dia kata sebulan ke, macam Nabi pernah ilak isteri dia sebulan. Bukan isteri dia, semua isteri dia sebulan. Nabi pernah ilak isteri dia selama sebulan. Kes dia sebab isteri-isteri dia minta, bukan duit, mana hak kami. Actually mana hak kami tu bukan sebab, bukan hak diorang pun. Sebenarnya cerita dia macam ni, pasal orang duk bagi hadiah pada Nabi. Bila kita kan orang bagi hadiah kan, contoh macam kita kat rumah kan, contoh kan suami kita doktor, orang tu kata terima kasih doktor pasal bedah kaki saya, orang tu bagi rambutan.
Lepas tu bini tengok, oh rambutan, tengok makan rambutan. Sekali tiba-tiba hilang. Mana rambutan? Suami lagi ke tempat lain. Jadi barang masuk, memanglah kita kata benda tu hak suami kita lah, tak ada apa-apa. Kan? Tapi bila kita nampak macam kan, apa ada bonus ke kan? Yang dapat bonus kan? Kalau keluar duit tu ke tempat lain, dia cakap macam mana? Ya, originally hak lain tu hak makan, minum, tidur, apa pakai dan sebagainya ada. Kes dia sekarang macam ni bukan. Nampak benda tu ada, tapi tak pernah sampai pada orang. Kan benda sampai-sampai hilang. Sampai-sampai hilang. Tu Nabi tak pernah bagi pada isteri dia benda tu. Itu lebih lah Ustaz daripada keperluan biasa. Mana makan, pakai dan tempat tinggal dah ada. Tapi bila nampak benda tambahan tadi, macam orang bagilah hamper. Kita nampak, suami dapat hamper kan. Itu. Sekarang ni Ustaz, kalau kita dah macam tu, kita bagi adik-adik kita tak bagi orang luar lah. Jadi Tak kisah. Yang penting sekarang tajuk sekarang ni isteri tu tadi. Dia okey. Tak dapat. Itu cerita dia. Nabi tak bagi kepada isteri yang kalau kita ikut Kat rumah lah. rumah tu lebih lah bagi Tak, dia bagi keluar. yang Jadi timbul soalan dia. Jadi dia datang tuntut. Nabi pun sumpah tak nak sentuh isteri dia selama sebulan, 1 month. Sampaikan sebahagian ketika kisah tu berlaku, Omar dia alternate. Hadis tu datang kisah tu, Omar alternate dengan jiran dia. Seminggu jiran dia duduk dengan Rasulullah, seminggu dia duduk dengan Rasulullah. Diorang ada kesibukan harian diorang buat. Bukan 24 jam duduk kat masjid tu, tak. Diorang berniaga, bertanam, berternak. Kan semua sekali buat kerja, ciri masing-masing. Tapi bila sampai pada kisah tadi, Omar bila seminggu dia pergi, seminggu jiran dia. Seminggu dia tak ada tu, jiran dia balik kata Nabi dah cerai bini dia. Dia cari anak dia dulu. Cari anak dia Hafsah. Tanya anak dia kata bukan aku seorang kena. Mula-mula Omar marah dah. Omar kata, kau aku cakap dah jangan buat macam ni. Jadi Omar Hafsah kata, apa aku kata bukan aku seorang, semua kena. Semua kena, bukan aku seorang. Omar pertama dia cari anak dia dulu. Itu kita kata yang concern seorang bapak lah. Dia dah kata anak dia, kalau aku cakap dah kau jangan buat, kau buat juga. Itulah cerita dia. Tapi konsep dia. Jadi ilak ni actually valid dalam Islam. Dia sometimes actually untuk didikan, untuk ajaran dan sebagainya. Ya, untuk seorang suami buat benda berkenaan. Bini ilak suami, tak valid. Seorang isteri untuk ilak suami dia, I sumpah I tak nak sentuh you. Tak ada. Itu tak ada. Pasal benda tu antara tanggungjawab yang kena laksana. Suka tak suka, saya kata main sini. Dia tak boleh. Masak tak ada hal. Masak bukan tanggungjawab. Actually ini kena faham. Bila seorang wanita, dengar. Bila seorang wanita dan tajuk ketaatan pada suami, yang diletakkan dalam Islam adalah ketaatan atas katil tu. Other than that, kita kata masalah basuh baju, basuh pinggan mangkuk, masak dan sebagainya, suami provide. Inilah orang kata tu belajar munakahat awal-awal tak sampai-sampai. Kalau dalam munakahat kita belajar kitab nikah, kita baru habis kitab nikah kelam malam kan. Jadi sekarang ni dah masuk kitabul hudud. Sekarang ni kita dah kitabul hudud. Jadi kitab nikah dia ajar dalam tu. Ini bukan mazhab lain, mazhab Syafi'i. Masalahnya semua tak nak belajar kan. Tu kali kalau anda kata sebelum nak kahwin sepatutnya tanya yang lelaki yang nak kahwin dengan anak kita, dia dah faham tak hak isteri tu apa? Bukan. Maksud dia sebelum nak jadi menantu kita. Ni sekarang dia lepas lah. Ni lepas dah ni. Ini dah lepas dah ni. Okey. Cerita sekarang ni. Saya tak kata basi. Saya kata dah lepas dah ni. Okey. Cerita dia kalau dia kata bahkan menantu datang. Dia tanya dia apa dia faham berkenaan dengan tajuk hak isteri tadi. Apa yang wajib? Dia kata okay, isi kentaan suami. Belah apa? Bahagian mana? Dia kata semua benda. Dan gila jalo. Sebenarnya lu pada datang balik. Dah faham pun datang balik. Pasal benda tu itu hak anak kita. Kalau kita tak faham, orang tak faham agama, macam kita nak ajak suruh jadi suami anak kita? Faham tak? Jadi secara asalnya pasal seorang wanita tadi dia tak boleh nak ingkar suami dia dalam masalah layanan. Especially kufur asyir tak boleh. Yang bila Nabi SAW menyatakan seorang wanita, Nabi pesan pada golongan wanita, Nabi kata wahai golongan wanita, banyakkanlah sedekah dan istighfar. Istighfar dan sedekah, kerana aku lihat kamu ni paling banyak ahli neraka. Seorang wanita berkata, ya Rasulullah, kenapa kami ni paling banyak ahli neraka? Nabi kata takthurnal li'an wa takfurnal ashir. Kamu ni banyak melaknat kan, dan juga banyaklah keluar kata-kata kamu sebagainya, dan juga dia tak tanpa sebutlah faham meaning. Okey, dan juga kamu kufur ashir.
Ingkar, kufur. Ashir, mana kufur, apa nak ingkar dalam melayan. Maksud layan suami lah. Layan suami tu je. Mana melayan suami dalam bab tadi je. Kadang-kadang sebab kita kata macam tajuk ni, perempuan tak boleh elak suami. So perempuan tak ada kata sumpah I tak, benarkah you sentuh I? Dah. Kau dia gila tu, kita perintah mahkamah lah sekat dia. Tak payah sumpah. Tak payah sumpah. Kalau suami tu tak betul perangai dan sebagainya, sila ambil perintah mahkamah. Jangan pergi layan macam tengok macam nak buat ni kan. Tak, gunakan hak anda ada. Anda ada hak tu. Wanita zaman Rasulullah SAW dahulu mengadu pada Rasulullah tentang perangai suami dia. Jumpa Rasulullah kes macam kisah apa Khawlah binti Sa'labah. Kan bila suami dia pergi zihar dia. Kan suami dia perangai suami dia sejak tak sedar. Time tak sedar cakap bukan-bukan, lepas tu kam. Lepas dia marah-marah suami bini dia, itu, lepas tu okey, sini. Kam. Jadi bini dia, tapi last kali dia terlafaz zihar. Memanglah torture. Tapi itulah di situ kita kata seorang wanita tidak diwajibkan pergi perang, tak wajib pergi dakwah, tak wajib. Tapi bila tak wajib tadi, Allah Ta'ala berikan ujian pada untuk satu benda je, bab tu je. So bila seorang wanita nampak jihad itu adalah amalan paling afdal. Macam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata Rasulullah, narul jihad afdal amal. Kami dapati kami lihat jihad ni adalah amalan paling afdal. Afala nujahid? Bila kami berjihad. Nabi kata lakunnal jihad, untuk kamu golongan wanita ada jihad. La qitala fi, yang tak ada pembunuhan dalamnya. Apa ni? Hajjun mabrur, haji yang diperelokkan. Haji yang kita jaga mulut, jaga mata, jaga segala-galanya. Bukan pergi haji tu kemudian balik bilik. Dia start balik bilik je. Kau tahu tadi makcik tu pergi kedai ni, kau tahu. Habislah. Itulah kita tahan mulut. Itu haji mabrur. Dia bukan haji mabrur tu yang diperbaiki, yang dielokkan. Bukan maksud dia haji mabrur tu macam out of the blue, magic, something happen. Kita tahu. Tak. Kita jaga. Haji mabrur tu yang saya difahamkan bila kita dah melakukan haji ibadah tu, kita balik, kita ada macam perubahan. Tak. Ada juga orang berubah sebab malu kat orang. Kenapa tak pergi? Gila kau. Takkan nak pergi ni. Tak, serius, ada orang malu kerana gelaran. Because of the title. Memanglah kita kata kalau dah dapat title berkenaan tak dah uban dah banyak kan, mata dah rabun, tak reti-reti juga apa nak beribadat tu, masalah lah kan. Tapi kita kata secara asasnya itu bukan alasan, kerana seorang manusia perlu melaksanakan yang diperintah, tinggal yang dilarang kerana Allah, bukan sebab title yang dia ada, bukan sebab segan, bukan sebab malu. Bukan. Kita ada dalam diri kita nafsu, keinginan kita ada. You have the macam tak boleh salah, tak boleh kata apa. Orang desire tu ada. Atuk umur 70 tahun pun kahwin dengan nenek 50 tahun. Biasa je. Nak kahwin juga. Kalau tak kahwin tak apa. Kan? Nenek tu dah tua dah, tapi cinta hati zaman muda dulu kan. Nak macam mana kan? Actually desire itu ada. Islam tak suruh buang desire, tapi kawal. Control your desire. You have the desire. Islam tak pernah suruh buang. Macam nak bercantik, Islam tak suruh kata jangan bercantik. Kan nampak hodoh. Ini Islam yang bagus. Tak ada no such thing. Kan? Macam orang yang salah faham berkenaan zuhud. Baju tak basuh, bau badan dan sebagainya kan. Actually seriously, bau kambing straight. Saya dah jumpa orang ni, saya ingat dekat Sudan ke Yaman kejap. Sudan ke Yaman. Dia orang ni panggil darwish. Pakai baju jubah hijau, ikut Sufism punya amalan lah. Duduk sebelah dia bau kambing straight. Memang tak mandi beberapa hari, Allah alam. Kita kata Nabi SAW paling zuhud, tak pernah nakkan dunia ni, tapi tak pernah busuk. Faham tak? Nabi tak busuk. Dan anybody buat benda terbalik daripada Rasulullah SAW, salah lah. Kan? Kita kata, biarpun kita, tapi ini zuhud dia. Tak ada version dia. Version zuhud, version Rasulullah je. Tak ada version lain. Ini ada version baru. Tak ada. Handphone ada version baru, software ada, buku ada, benda lain ada. Lagu raya version lain pun ada. Tapi dalam berkenaan amal, version Rasulullah saja yang diterima. There's no other version. Okay? Jadi secara tak langsung, macam tadi kita kata, desire itu ada. Memang kita tak salahkan desire itu ada, tapi masalah kontrol ke tidak, tu je. Mana ada orang tu masuk Ramadan, keluar Ramadan, tak ada dah kemahuan, keinginan, nampak makanan, mana ada. No such thing, kan?
Desire tu ada, nampak contoh macam bulan Ramadan jaga mata kan, terjeling kat tepi jalan nampak amoy pakai skirt, tampak ujung mata. Kalau bulan Ramadan puasa, lepas Ramadan ternampak juga. Jangan tengoklah. Essentially itu kesan dia. Pasal dia, kenapa? Allah Ta'ala pandang aku, Allah Ta'ala pandang aku. Itu benda kita latih. So, untuk seorang yang pergi haji dan sebagainya, haji mabrur, maksudnya haji yang dielokkan. Dan memang seorang manusia yang dalam pergi haji tadi, dia asyik, jangan cakap Allah Ta'ala marah, jangan buat Allah Ta'ala tak suka, jangan. Dia sentiasa ingat Allah Ta'ala. Balik Malaysia mesti ada kesan dia. Tapi lah ikut kesan tadi tak kekal lama. Lama-lama sikit konten juga masjid kan. Dia macam Ramadan lah kan. Kesan Ramadan. Bila bulan Ramadan orang pergi masjid ramai-ramai. Lepas bulan Ramadan dia macam hilang. Pasal tak? Dia sikit demi sikit, sikit demi sikit. Pasal manusia ni dia ada jemu. Dia ada jemu. Memang dalam hadis Nabi Musnad Ahmad, Nabi kata di kulli amalin syirrah. Untuk setiap amal tu ada syirrah. Ada kemuncak dia. Dia punya peak. Dia punya menyala dia. Syirrah. Walikulli syirratin, dan untuk setiap puncak tadi dia ada fatrah. Dia turun dia, up and down. Mana ada benda tu kekal. Tu bila para sahabat Nabi SAW, dia kata kami dahulu dengar Rasulullah SAW cerita tentang syurga neraka. Kami rasa macam syurga neraka depan mata kami. Dia balik rumah guling dengan anak, guling dengan isteri dan sebagainya, lupa perasaan tadi. Duduk kat masjid tu dengar cerita tu menjejih mata. Lepas ni aku nak semayang aja. Tak nak kan? Betul tak? Soalan saya tanya, pernah tak rasa perasaan tu? Nah, lepas tu balik rumah tengok cerita telenovela, hilang. Kan? Betul tak? Okey, naik up and down. Jadi Hanzalah, sahabat Nabi kan, Hanzalah, dia kata pada Abu Bakar, aku munafik dah. Lepas tu Abu Bakar kata, kalau kau macam tu, aku macam tu juga. Abu Bakar yang iman dia kan Nabi kata kalau timbang dengan seluruh umat, iman dia lagi berat. Tapi dia kata aku macam tu juga. Dia jumpa Rasulullah SAW. Tanya Rasulullah, dan Rasulullah kata apa? Wahai Hanzalah, Nabi kata, kalau engkau kekal di atas perasaan tadi, sentiasa feeling tak hilang langsung, nescaya malaikat salam dengan kau tepi jalan, kau tengah jalan, malaikat assalamualaikum, aku malaikat. Engkau tengah duduk atas katil, baring-baring, malaikat tu assalamualaikum, aku malaikat. Kalau engkau kekal. Tapi Nabi kata pada Hanzalah, sa'ata. Walakin Hanzalah, sekarang macam ni, sekadang macam ni. Sebab kenapa kena amal dalam Islam ni tak pernah ada tamat. Tak ada umur 55 tahun setelah beramal tak pernah tinggal solat walau sekalipun. Lepas 55 tahun boleh tinggal. Mana ada? Mana ada? Tak ada pencen amal, tak ada. Macam surah Al-Hijr ayat terakhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu benda yang diyakini tu, ada al-yaqin, al-maut. Jadi dengan sebab itu kita kata tak ada berhenti. Jadi orang balik haji, the first balik haji tu memang ada dia punya tu rasa lama sikit sebab ibadat tu kena kerap. Selain itu kena belajar juga Allah Ta'ala bukan hanya di Mekah. Memang kat Mekah je rasa, kat sini tak rasa, ada masalah lah. So kita kena rasa surveillance dia berjalan di sana dan di sini, jaga mulut di sana dan di sini. Sebab kenapa kena banyakkan pula belajar tentang ayat-ayat hadis-hadis Nabi atau ayat Quran mengajarkan kita tentang akhlak yang baik dan sebagainya, atau memaafkan atau sekian dan sebagainya. Semua kena belajar. Sebab kenapa kita tak ada benda sehari kita naik, sehari kita turun. Sebab itu tak ada benda tu sekaligus. Jadi bila tajuk jauh pula pusing. Okey, jadi bila orang tadi macam Nabi SAW sumpah untuk tak nak sentuh isteri dia, jadi benda tu valid, invalid. Berjalan mana Nabi sumpah, dan hanya lelaki boleh ilak isteri tak boleh ilak suami. Janganlah try. Hari ni belajar lil ladina ulum min nisaihim, terbalik. Perempuan boleh, lelaki boleh tak. Dia actually ada benda kerja ataupun apa benda tersebut khas untuk lelaki, ada benda khas untuk wanita. Kita betul, kita ni manusia, makhluk Allah Ta'ala, semua anak cucu Adam dan Hawa, tetapi tugasan kita berbeza. Tugasan kita adalah berbeza. Mana juga maksud dia, kita rambut kita sama, berambut, mata kita sama bermata, tapi masalah amal tak boleh sama. So Allah Ta'ala berikan setiap orang tadi ada kadar masing-masing. Bahkan lelaki wanita dibezakan tentang tanggungjawab. Dan sebab itu kita kata jangan pula kat sini orang perempuan pula kata tak adil betul. Lelaki boleh. Tak, pasal lelaki tadi dia kena provide. Dia provide. Lepas tu ada soalan mungkin timbul, ustaz kalau suami tak provide, the same. Hukum adalah sama. Zaman Rasulullah SAW dahulu banyak wanita yang isteri kaya, suami miskin. Macam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kan, ketika mana dia kata berkenaan dengan tajuk zakat kan, bini dah ada zakat kan, dia kata aku patut dapat.
Jadi bila dia kata macam tu, isteri dia kata, aku tanya Rasulullah dahulu. Actually benda tu betul. Maksudnya bini dia kaya, suami dia miskin. Biasa berlaku. Tapi masalah kita tahu hak-hak yang mesti dilaksanakan. Terutama dalam Islam untuk wanita. Jadi bila kita kata macam suami tak semenggah perangai, dia bawa kes mahkamah. Jangan duduk main apa macam nantilah, tunggulah, jangan. Pasal Islam dah buka untuk anda ada benda sebut. Pasal kenapa kena bawa kes mahkamah? Kenapa kalau perempuan suami boleh cerai tanpa sebab, isteri seorang perempuan nak minta cerai kena bagi sebab. Okey, para ulama nyatakan yang paling nyata punca dia perkara ni adalah supaya keburukan perangai suami tadi diketahui oleh orang yang lain. Supaya siapa-siapa, contoh macam dia suka pukul bini, dan bila orang nak kahwin dengan dia, provide dulu anak tu, latih boxing dan sebagainya, supaya actually tak pasal benda. Pernah dengar kisah berkenaan dengan seorang wanita dipinang oleh dua orang lelaki Rasulullah SAW dahulu, kan? Bila dia tanya dengan Rasulullah SAW, Fatimah binti Jahsh, dia tanya Rasulullah SAW berkenaan dengan Fatimah binti Qais ke Jahsh, okay. Dan dua orang pinang dia, seorang Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang lagi Abu Jahmin. So, jadi bila Nabi kata ditanya Nabi tentang dua orang lelaki tadi, wanita tanya pendapat, Nabi kata dengan dia, adapun Muawiyah so'luk, tak ada harta, budak peleseran, kan, tak ada harta. Manakala Abu Jahmin ni pula tak pernah letak tongkat daripada tengkuk dia, sentiasa bersedia untuk pukul bini. So, dia macam tu. Jadi Nabi kata ini, okey, macam Nabi tahu? Betul, isteri mengadu. Itu kisah dia. Jadi isteri dia boleh minta cerai lah. Boleh minta cerai. Kalau dia kata suami suka pukul dan sebagainya, minta cerai lah. Janganlah duduk diam pula. Tapi di zaman kita sekarang ni, benda ni perlu kepada lawyer. Lawyer kan. Ada yayasan guaman Saya tak faham iklan Biro Guaman. Tak, dia bukan Biro Guaman. Ada baru dibuat yayasan guaman. Berikan perkhidmatan percuma. Okey, tapi ada masalah sikit. Ketika iklan televisyen tu, iklan tu sikit bangang. Okey. Pakcik anak mencuri kena tangkap. Kemudian pakcik rasa pening kepala. Lepas tu datang jiran, dia kata, Tok Sabimba lah, pergilah jumpa yayasan guaman. Kenapa cerita pada orang yang anak buat jenayah? Kenapa tak ceritakan kisah tadi, seorang wanita suami dia tinggalkan, kemudian tak tahu macam mana nak sekian, dan you kena tahu tempat yayasan guaman. Iklan tu kena betulkan sikit lah. Takkanlah idea supaya dapatkan peguam untuk orang yang penjenayah. Anak kau bunuh orang, okey, tak apa, yayasan guaman ada. Takkan macam tu sekali. Tu saya kata, siapa buat iklan tu dia tak tahu, tak ada ilmu. Rasanya ada bersepah dekat situ, pensyarah dan sebagainya. Takkan tak pandai langsung. Nak buat benda iklan tu fikir-fikirlah dahulu. Tak. Poin sebenar adalah benda paling banyak yang masalah dalam masyarakat kita adalah masalah isteri tak dapat hak. Dan bukalah masyarakat guaman tadi untuk wanita dahulu. Dia pergi bagi untuk penyelaian pencuri. Kenapa? Anak saya curi motor, jadi sekarang ni dah masuk lokap. Jadi tak apa, yayasan guaman boleh selamatkan. Gila ke? Kan? Kau nak ajar apa? Nak ajar anak penyelaian, tak apa, tolong. Bukan maksud saya kita kata tak ada keadilan. Tak. Maksud dia dahulukan yang utama. Kalau budak tu tadi memang mencuri, janganlah pening kepala, relax lah. Kan? Jangan kita macam nak lepaskan. Tak, anak kita nakal, dan kita akui je lah. Yang anak dia mencuri, dia boleh macam nak lepaskan anak. Lepas tu happy pula tu, wah, anak terselamat, apa ya, kan, peluk. Apa hal? Kan? Ini tahu tak jadi kes ni sebab apa? Sebab banyak sangat tengok cerita Hollywood. Kan dia masukkan dalam cerita-cerita dia, penjenayah tu baik. Perompak A tak bunuh orang, perompak B bunuh orang. Berebut harta perompakan, merompak orang. Perompak A yang tak bunuh tadi disokong oleh semua dalam dewan panggung wayang tu. Macam kan, siapa? Ni hero. Siapa hero ni? Perompak. Yang kejar ni siapa? Perompak. Perompak dan perompak, kita sokong perompak juga. Tak gila ke? Tak nampak tak rosaknya minda masyarakat kita. Dua-dua perompak kita sokong. Kita sokong perompak yang apa? Perompak ni jahat sebab bunuh orang. Perompak ni baik sebab tak bunuh orang. Ini ayat dia. Bila orang kata kenapa tak pakai tudung, kalau pakai tudung tapi mengumpat, mana lagi baik? Dengan
Pasal duduk penjenayah. Kan, betul tak? Seorang merompak sama mencuri. Takkan kita buat perbandingan macam tu. Bertanya pada kita, merompak dan mencuri, siapa lagi baik? Pula. Auzubillah minasyaitan. Ini jaga sikit. Mana anak kita tu kenapa kadang-kadang. Okay, ni sebab kenapa filem-filem di barat ke di Malaysia sebagainya, dia buat PG-13, PG-14 dan sebagainya, tak? Tahu tak kenapa dia buat itu? Supaya kalau dia kata apa-apa jadi tak senonoh anak kita punya perangai, kita tak saman orang tau. Sebab dia dah letakkan dekat situ PG berapa, SG berapa. Untuk kami dah bagi tahu konten dalam ni ada bogel. Kenapa awak tak tengok anak awak tengok? Dia angkat tangan macam tu supaya tak kena saman je. Kalau anda kata nak libatkan benda berkenaan, jadi boleh saman. Macam budak-budak yang tembak orang di sekolah di Amerika Syarikat kan. Benda tadi kalau kita relatekan balik filem dan juga apa, game. Syarikat filem, syarikat game ni tadi boleh disaman oleh siapa saja yang kena jenayah tadi. Pasal actually kat US diorang semua saman. Tapi awal-awal lagi diletakkan apa? Rated. Rated kepada R-rated. Ni tak senonoh. Jadi kadang-kadang guaman ni tadi kena jaga sikit. Jadi kalau siapa yang kenal orang yang buat iklan tu, cakap dengan orang, apa benda lah pakcik, kenapa anak saya mencuri kena ditangkap polis. Tu Yayasan Guaman boleh membantu anda. Auzubillah. Nabi bagi pada dia Zaid bin Nabi kata Usamah bin Zaid. Nabi bagi pula satu lagi calon. Nabi kata alaiki bi Usam bin Zaid. Ambil Usam bin Zaid, cucu angkat kesayangan Rasulullah SAW. Berkata ambil dia lah. Itu jadi isteri. Dulu tak jadi. Dan kat situ juga yang kita timur tajuk dalam bab berkenaan dengan masalah jodoh, perkahwinan, maka boleh untuk kita tajrih. Kita alert, kita kata pada orang tu dia ni ada masalah sikit. Nanti je mencerita keburukan dekat situ tidak menjadi masalah. Itu kita kata yang tempat-tempat mengumpat tak boleh, antara mengumpat boleh ni. Tapi jangan panjang pula. Nabi stop situ je. Kau tahu kecil-kecil dahulu itu tak senonoh lah pula. Kait dengan atuk dia dulu. Kau tahu bugis yang nyamun orang tu. Mak dia tu sekian. Kau tahu tanah sekian. Stop situ je. Stop, dia ni perangai gini sikit, dia ni perangai gini sikit. Stop situ je. Sikit-sikit ni kena jaga-jaga sikit. Kalau kita tak pandai bercakap ni, habis semua keluar. Bukan setakat budak tu cerita, adik-beradik pun cerita keluar kan. Bapak dia buat apa dan sebagainya, habis semua. Tak elok. Benda tak boleh. Dia saja. Only dia. Siapa dia dan sebagainya, apa dia buat dah. Itu kata tempat yang dibenarkan untuk kita menceritakan keburukan orang. Okey. Kalau orang kata tak kisahlah kan. Dia kata dia ni suka pukul bini. Tak apa, anak saya ni taekwondo, 3 black belt 3 dan. Dan taklah. Kan, pukul sepak balik. Tak ada hal. Actually pasal bukan. Ada keadaan tertentu kan. Lelaki perangai macam tu. Ada perempuan yang compatible dengan dia. Kita tak boleh kata tak ada orang macam perempuan yang suka beletir. Ada lelaki compatible dengan dia. Tapi masalah kalau perempuan dia asyik, kenapa cerai kan? Kuat beletir. Sudah kan? Kuat beletir. Jadi dah sekarang nak kahwin dengan perempuan tu tak jadi. Itu sebab kenapa perceraian dengan wanita tanpa sebab. Tak ditanya, mahkamah tak ada tanya kenapa sebab. Sebab apa? Sebab benda tu boleh membolehkan wanita dia mungkin tak compatible dengan lelaki tersebut, tapi dengan orang lain mungkin orang tu tadi happy. Ada orang tak happy dengan bini masak, bini tak masak. Ada orang happy bini tak masak. Kan? Semua keluar. So keserasian tadi tak sama. Sebab wanita tak apa, dia cerai tanpa sebab. Lelaki nak minta cerai, perempuan tu kena bagi tu sebab. So that ada rekod. Kenapa? Ada rekod tu supaya menjaga wanita lain daripada kena benda yang sama. Tapi kalau dah bagi tahu macam tu juga perangai, perempuan tu kata tak kisah, suka juga tengok lengan dia besar kan. Dan dia pulang. Itu dah pulang pada masing-masing. Faham? Manusia preference, kita tak tahu. Ada orang happy je. Ada kata kenapa minta cerai? Pasal dia asyik tinggal bini. Perempuan tu kata saya tak kisah. Kan? Ada orang tak kisah. Kan? Ada pasal ada manusia ada compatibility macam tu. So dengan sebab tu lelaki tak ada masalah, bagi tahu. Okey. Dia kata tak kira sama ada tempoh tadi kurang daripada 4 bulan ataupun lebih daripada 4 bulan. Dia dua lah keadaan. Either benda tu bawah 3 bulan ke sebulan, macam Nabi buat sebulan ataupun lebih. Dan jika
okey, dan jika sekiranya benda tu adalah kurang dari 4 bulan, maka ditunggu untuk tamat tempoh yang diletakkan oleh orang tersebut. Contoh dia kata apa? Sebulan. Dia kata sebulan. Dan kita tunggu sampai habis sebulan tadi. For him, itu hak dia. Dia minggu ke, dia kata sebulan ke 2 bulan, dia sebutnya tu. Dan tunggu sampai habis tempoh yang dia sebut tadi. Okey. Okey. Dan kemudian dia boleh untuk dia tunggu sampai habis tempoh tersebut. Kemudian dia setubuhi balik isteri dia dan sah, tanpa perlu batalkan sumpah dia. Sumpah tak payah batal, pasal dia telah selesai. Kata sebulan. Hatta Nabi SAW ketika baginda lepas tamat tempoh berkenaan, baginda kata sebulan kan. Baginda jumpa yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu bila dia datang jumpa Aisyah kata, ya Rasulullah, bulan ni baru 29 hari. Nabi pun kata, asyhru hakadha. Mana bulan ni kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Mana dalam Islam macam tu bulan dia. Kita 29 30 tak penting. Ni macam tahun ni kita puasa 29 hari je, tak ada masalah. Tak banyak sini. Macam memang dalam Islam ni bulan 28 hari dah menangis. Macam mana 28 hari? 20 hari tak ada. Dia ada 29 atau 30. Pasal Nabi pernah bagi syarat. Dalam hadis ini dan hadis yang lain, Nabi pernah terangkan, Nabi kata hakadha. Bulan tu macam ni. Mana kadang-kadang 30, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Mana bulan macam tu. Dan Islam dikira. Jadi bila Aisyah kata, ya Rasulullah, tak cukup sebulan lagi, tak cukup sehari lagi, Nabi kata bulan adalah sekian. So, jadi bentuk tadi mana 29 atau 30 hari. Okey, jadi dia kata maka boleh untuk dia menunggu sampai tempoh berkenaan habis, kemudian menubuhi isteri dia. Dan wajib ke atas wanita tadi sabar. Ketika suami tadi, dan makin 4 bulan tadi, suami tu kata 3 bulan, dan isteri tadi kena tunggu. She has to wait. Merajuk actually sebulan. Nak merajuk ke mana? Lelaki tu yang tak nak jumpa. Tak? Dia berhak merajuk. Tapi masalah sekarang ni, tempoh 3 bulan tadi tu, bini tu kena tunggu. Bahkan kalau dia bawa kes ke mahkamah pun, mahkamah suruh tunggu. Dia tak ada. Kalau dia kata suami tu hilang 6 bulan tu gila. Kan, ini ada juga orang kat pegawai Jabatan Agama Islam, dia kata, makcik ni udahlah, dah tua-tua, nak cerai apa. Makcik tu 6 tahun suami tinggalkan. Gila. 6 tahun 7 tahun, 8 tahun suami hilang, tak balik-balik kan. Pergi KL kahwin baru. Itu drama swasta punya cerita. Okay, tapi anyway, tak, kisah tu betul. It happen. Cerai tidak, gantung tak bertali. Ya. Kalau suami tak sumpah, maksudnya dia tidak lafazkan, dia cuma diam saja, so isteri itu berhak buat kes ke mahkamah. Ini dia terus jatuh hukum. Tak jatuh hukum. Bahkan isteri tadi baru mengadu ke mahkamah, suami dia tidak layan dan sebagainya, ya, dia ada hak untuk ni. Bahkan mahkamah akan panggil dia, dan mahkamah akan suruh berdamai dan sebagainya. Jika tidak, dia tu tak tunaikan hak dan sebagainya, isteri tadi ada tempoh jugalah. Tempoh dia ada 4 bulan. 4 bulan tu baru Ya. Tapi dalam tempoh dia tak, kalau pukul bukan 4 bulan. Kalau pukul tak tunggu 4 bulan. Pukul ke pijak ke sepak dan sebagainya tak tunggu 4 bulan. Ataupun kata-kata yang kesat tak tunggu 4 bulan. Sehari kahwin, besok dah boleh bawa kes mahkamah. Kan the first day. Yang sebut suami menyatakan hilang ni, adakah disebabkan oleh sesuatu perkara yang macam Tak tanya juga. Tak tahulah bulan tu dia hilang mood ke, wallahualam. apa sebabnya? Tak ada tanya. Pasal kita macam sumpah lah, macam kita nak bernazar sebagainya, ada kalinya bersebab, ada kalinya kita rasa seronok macam tu je. Jadi benda tadi, tapi hukum dia bila kita dah lafazkan, dan ada hukum dia kat situ. Tak kira lah apa-apa macam suami tu tak suka setenting ke apa. Setenting, dia kena cakap dengan bini dia. Kalau suami diam, tak bagi tahu bini tak suka apa, masalah juga. Sumpah je. Terus sumpah je lah, masalah juga. Tak tahu cerita. Itu dibenarkan melafazkan sumpah. Ya, betul. Dia benarkan. Yelah, memang kita kata ada lelaki yang tak reasonable, perangai tak senonoh, tak pelik. Orang perempuan pun ada macam tu. Tapi kita kata benda tadi, bila dia lafazkan, tetap berjalan. Dia bukan tunggu bersebab. Tak berdosa kan? Berdosakah dia tidak tunaikan hak? Dia berdosa. Tapi masalah sekarang ni, atas sebab apa? Tajuk lain. Contoh macam bini dia asyik tengok cerita Korea je. Dia menyampah tengok kau. Jadi itu dia tak cakap, dia tunjuk dengan action pun ada juga. Normally lelaki dia tak cakap. Kan dia makan-makan tak sedap, dia diam, tak cakap apa. Lepas tu tiba-tiba dia keluar pergi kedai. Ya, actually macam tu kadang-kadang lelaki macam tu.
Dan sini masalah itu tajuk lain, nanti bincang kemudian bab cerai ni. Okey. Jadi bila kita kata benda berkenaan dia boleh, dan wanita tadi kena sabar, tunggu. Kalau lelaki dia sebut sebulan 2 bulan, dan for her wait, kena tunggu. Dan jangan lari terus macam lari mau. Kalau you tak nak sentuh I lari bapak I. Tak boleh. Tak boleh. Tunggu situ. Banyak kes berkenaan dengan tajuk masalah tak reti berkenaan hukum ni, hukum keluar rumah, hukum masalah tempat tinggal untuk isteri yang diceraikan dan sebagainya, menyebabkan perkahwinan gagal terus. Sebenarnya dalam Islam, bila orang tu ceraikan isteri dia, isteri tadi dalam tempoh iddah tadi kena tinggal dalam rumah tersebut. Ya, dengan suami yang sama. Tapi kena Tak ada. Masih lagi isteri dia. Bahkan perempuan tu haram kahwin dengan orang lain. Within 3 kali suci atau 3 kali haid tadi, dia masih isteri lelaki tersebut. Cuma dalam proses perpisahan. kecuali suami tu boleh keluar rumah. Kalau suruh keluar rumah, dia tak boleh buat apalah. Tapi lelaki tadi haram keluar rumah, keluarkan. Pasal dalam Quran, dalam surah At-Talaq, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitan, ayat pertama. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza tallaqtumun nisa, bila kamu menceraikan seorang wanita, fatallikuhun, kamu cerai wanita, cerai mereka li'iddatihin, bagi ikut iddah mereka, wa ahsul iddah, ya, kira iddah tu. Dan bahkan depan sikit, askinuhunna, berilah mereka tinggal, mereka tinggal, min haitsu sakantum min wujdikum, daripada mana kamu tinggal. Daripada, kalau bukan rumah dia pun kena sediakan rumah lain, bukan balik bawa apa. Boleh settlekan. Itu terpulang. Tapi sepatutnya jangan. Dan rumah yang sama juga. Pasal kat situ nanti akan timbul balik kalau kok macam silap lah pula cerai. Kan? Bagi time tengok ni, kalau dah hilang tak jumpa muka, confirm tak payah iddah tu buat apa. Pun sama juga salah. Dia tak boleh keluar juga sepatutnya. Tak gitu nama dia gatal lah. Macam mana kan? Tak boleh, patutnya dia tunggu, tengok. Pasal dalam tempoh berkenaan, kadang-kadang kan tengah-tengah tu sebab kan saya cerita tu kan orang minta rumah besar. Kisah rumah besar, rumah kecil, tinggal apartmen lama kan, miskin, duit tak ada banyak dan sebagainya. Actually lah, boleh duduk lama tanpa masalah. Bahkan si gaduh-gaduh tapi boleh balik. Sebab boleh baik? Sebab rumah kecil. Pasal bila rumah kecil, gaduh mana pun kejap lagi jumpa balik. Dia tak boleh. Okey. Tapi bila tinggal, Asing ke boleh sekali? Tak boleh. kalau suami terpanggil bini tidak ada masalah. Jangan bersubuh je. Subuh je kira rujuk. Kalau cerai kali kedua tak ada rujuk dah kan, memang kena keluar. Pasal dah kira orang luar dah. Walaupun dalam tempoh tadi wanita tadi masih lagi belum boleh berkahwin, ada iddah tapi tak boleh rujuk. Tapi dalam tempoh iddah rujuk tadi duduk sama lagi, bukan pisah. Duduk sama lagi dan 3 bulan lagi tempoh. Mana dekat tempoh berkenaan. Beli rumah besar, gaduh-gaduh, suami duduk ruang tamu, bini duduk tingkat atas, ngajuk. Dan lama-lama hilanglah. Tak ada kasih sayang dah. Kadang-kadang kena jaga bab ni. So gaduh-gaduh mana pun jangan lari. Lelaki ke, isteri ke, gaduh mana sekalipun jangan lari. Ialah kecuali masalah curang, masalah lain lah. Kalau kata bab ni, tu salah lari. Pasal percentage untuk kejayaan keperkahwinan tadi bakal rujuk berlaku semula bila ada tengok mata, tengok setiap hari. Ini tak ada kontak kan, tengok filem ni masalah lah. Tu masalah juga kan. Zaman sekarang ni filem banyak-banyak panjang. Lepas tu bila ada internet dan sebagainya, tengok filem lagi. Sekali kadang tak ada kontak, eye contact suami isteri tu. Suami pergi kerja, tak jumpa dah bini dia. Suami balik rumah, bini tengok cerita Korea. So nak tengok muka bila. Ni masalah jugalah, kena jaga bab ni. Ni dengan bab sini kena nasihatkan anak-anak. Baik. Sama ada, okey. Jadi wanita tu kena sabar, dan tidak ada untuk dia, tiada untuknya untuk wanita tadi menuntut lelaki berkenaan. Okey? Untuk inilah tempoh tersebut, untuk inilah, untuk berhenti daripada tempoh tersebut tak. Dia tak boleh minta, dia biarkan. Okey, ini adalah sebagaimana sabit dan sahihain dalam Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah mengilak isteri dia selama sebulan. Selama sebulan Nabi ilak isteri dia selama sebulan. Okey. Kemudian lalu turunlah pada hari yang turun pada hari yang ke-29. Okey. Dan pergi jumpa Nabi, datang balik pada isteri pada hari yang ke-29. Dan Nabi kata bulan tu, bulan berkenaan 29 hari. Okey.
Dan Bukhari apa dalam hadis berkenaan apa daripada Umar bin Khattab ada yang serupa macam tu juga. Ini Aisyah ceritakan dalam Bukhari Muslim, dan ini juga daripada Umar bin Khattab anhu. Okey, adapun itu kalau tempoh dia kurang daripada 4 bulan, maka wanita tu tunggu, suami tu tunggu habis tempoh berkenaan dan sebagainya, tak ada masalah. Adapun jika lebih daripada 4 bulan, okey, daripada 4 bulan, maka si isteri tadi boleh menuntut suami tadi untuk boleh untuk seorang wanita tersebut, si isteri tadi menuntut suami dia ketika tempoh 4 bulan tu habis. Okey, sama ada untuk habis tunai, patah balik, reverse balik daripada janji sebut. Contohnya dia kata 5 bulan atau setahun. Okey, tunggu 4 bulan tadi sampai tempoh 4 bulan tadi, tanya pada dia, nak berhenti ke nak teruskan lagi sumpah tersebut. Okey, kalau tidak, kalau nak berhenti dan juga setubuhi dia, ataupun jika tidak, ceraikan. 4 bulan tadi dah habis hak dia. Okey, dan hakim akan memaksa dia untuk perkara tersebut. Okey, ataupun supaya dan kalau dia tak nak buat tersebut, hakim akan ceraikan. Ni dalam perceraian ni ada dua bentuk. Satu bentuk yang bagi kuasa suami itu sendiri, satu bentuk lagi mahkamah punya kuasa. Kuasa mahkamah tadi berjalan bila ada kemudaratan berlaku. Contoh macam penyakitan badan ke, ataupun kata-kata ke, sakit hati ke sebagainya, suami tu asyik marah maki dia ke, sepak dia ke, terajang dia ke dan sebagainya. Anything about that point, maka si isteri tadi tu boleh diceraikan oleh mahkamah. Kalau suami tu kata saya tak nak ceraikan, tak, mahkamah akan ceraikan. Ini kuasa mahkamah. Kuasa mahkamah dalam Islam macam tu. Dia bukan setakat mana suami isteri tu buat aduan, suami tu. Bahkan sebenarnya si suami tadi sebenarnya dah ada tak lafaz taklid kat Malaysia ni. Tak ada dah lepas lafaz taklid kan, lepas bila orang tu akad nikah. Siapa yang anak ada kahwin. Kalau tuan-tuan yang zaman kita, bukan kita lah, saya ada. Kita yang depan saya. Mungkin saya tak tahu, mungkin ada zaman dulu tak sebut, Allah alam. Kan ada? Lama dah lah ada kan? Tak baca? Oh, tanda tangan pun jadi. Yang zaman sekarang ni kan dia pegang baca. Yang perempuan tu saya ada sekali tu. Tak, saya pula ada sekali tu tengah mana nengkah siapa dia tu? Yang perempuan tu duduk sibuk tak gambar kan. Saya kata dengar ni. Saya saksi kan. Saya kata dengar. Dia okay, dengar. Pasal suami tu nak lafaz kan, dengarlah apa suami tu lafaz kan. Ni kan tak dengar suami tu lafazkan apa. Lepas tu kena lempang, kena pukul, tak tahu hak dia apa. Masalah juga. So, dalam taklid tu disebut dah. Kalau lelaki tu kata kalau saya menyakiti isteri saya, mencederakan dia atau sekian, atau saya tak beri nafkah pada selama 4 bulan qamariyah berturut-turut, atau saya atau waris saya tak berikan, dan isteri tadi mengadu ke mahkamah dan dia bayar bagi pihak saya RM10, maka tercerailah dia dengan talak khulu'. Jatuh dah. Sabit saja benda berkenaan, betul tinggal, betul jatuh, automatik jatuh. Automatik. Macam orang tu kata kalau Manchester menang, bini dia tercerai, jatuh. Itu sebab kenapa 3 perkara. Sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. Sungguh dia sungguh. Actually jiddun najid wa hazluhun najid. 3 perkara ni, sungguh dia sungguh, gurau sungguh. Nikah, cerai, rujuk. Ada nikah, satu nikah, cerai dan bebaskan hamba. Tuan dia kata aku bebaskan kau. Aku gurau je. Tak, bebas lah. Actually, faham tak? Dia actually 3 perkara. Nikah, kan contoh macam orang tu kata, saya ada anak perempuan, saya kata, saya kahwinkan awak dengan anak saya. Lepas tu, saya terima. Saksi ada, jalan. Sah. Dia bukan macam tu, jangan kena ada bantal besar. Tahu? Tak syarat bersalam, tidak. Ijab dan qabul tadi bukan dengan salam. Mas kahwin akan ikut apa benda zaman tu punya perkiraan. Apa yang kebiasaan zaman tu. Zaman sekarang kata mas kahwin tu dalam 7,000. Ada lagi ya? Tak payah tak sentuh budak berisi tadi. Tak kira tajuk tu kita kata wali tu tadi, benda jangan main-main. Bahkan kalau anda kata anak tadi janda ya, suami bapa tu tak boleh buat yang tu. Kalau anak dara dan dia ada hak. Syarat nikah tadi kan. Jadi tajuk tu berjalan. Okey, bahkan kalau dia kata bini tak ni, actually benda tadi syarat tadi apa syarat dia? Ijab qabul. Lagi? Saksi lagi? Wali lagi? Habislah. Perempuan lelaki tu pasal wujud, bukan masalah kena setuju. Yang salah faham. Existing macam lelaki dengan lelaki tak sah. Perempuan dengan perempuan tak sah. Lelaki dengan contoh macam anak tak lahir lagi,
saya nikahkan awak dengan anak saya dalam perut ni. Tak boleh lah. Ikut scan baru ni memang perempuan. Tak boleh lah macam tu. Faham tak? Tunggu tak, kena anak pun wujud. Dia boleh nikahkan. Faham tak? Ini nikahkan tak wujud. Kat mana? Kalau ada. Dia kata tak boleh. Kan? Salah. So jadi konsep dia memang kita tengok wujudnya lelaki perempuan tadi. Bukan masalah diorang kena setuju. Ijab kabul tu daripada wali mengatakan ijab. Dia minta jawapan. Dia tawaran dan penerimaan maksud dia. Ijab. Dia kata aku nikahkan kau dengan anak aku. Setuju tak? Saya terima, dia kata. Habislah. Bukan perlu kena ada saksi. Dan jalan. Tapi tak ada pantal besar. Tak ada saksi tak sah. Saksi tak sah. Tak sah lah. Okey, saksi tak sah. Ini kita ikut jumhur pendapat yang paling rajih adalah tanpa saksi tak jalan. Mungkin ada pendapat yang kata tak ada saksi tak apa dan sebagainya macam mazhab Maliki kan. Tapi wali kena ada, saksi tak ada, tak kena aje. Saksi kena ada. Jadi apa? Bila kita kata benda tu dibuat dan jalanlah macam mahar tu dah kata apa-apa. Dia kan ikut setempat lah. Katakan zaman tu sekarang ni 10,000. 10,000 lah. Dan selagi tak bayar 10,000 tadi, wanita tadi boleh sekat si lelaki daripada sentuh badan dia. Tapi kalau dah bayar, dan kena ni lah. Kalau jika tidak, minta cerai. Memang seorang wanita pernah minta, tanya Rasulullah. Seorang wanita dia jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, bapa aku paksa aku kahwin. Aku tak nak, dia kata. Betul Nabi kata dengan dia, kau nak cerai ke? Tak, aku nak tahu hak aku saja. Dia tak cerai, tapi dia nak tahu hak dia ada ke tidak. Nabi kata, ya, kalau kau nak cerai ke? Ketika tu akan pegang adalah hakim. Ya. Validity lah. Kalau perempuan tu kata, kenapa? Sebab saya tak suka dia, pasal dia suka semayang. Masalah lah. Kan? Saya nak happy-happy je. Ada lawak juga. Tu masalah juga. Dia ada zaman kita sekarang je ni. Dia nak ustaz yang boleh nyanyi-nyanyi. Kan? Ustaz sambil menari-menyanyi kan? Versatile panggil. Versatile kan? Boleh jadi kura-kura, boleh jadi kambing, jadi rimau kan? Boleh jadi apa saja. Ngarut bersungguh kan? So, jadi kadang-kadang ada macam tu. Ada siapa dulu? Ada orang jumpa, tanya dengan seorang ustaz punya isteri. Isteri ustaz tu kata pada suami dia, Bang, kawan saya kata, ada tak abang ada kawan-kawan lain? Dia kata, nak kahwinkan lah kan, dia kata, kena kenalkan. Tapi tak naklah ustaz betul. Pula. Awak sekarang ustaz faham kata. Ustaz betul. Tak ustaz yang tak nak ustaz yang boleh lagi jalan-jalan pergi tengok wayang macam tu. Nak ustaz macam tu lah. Tak nak ustaz yang ustaz. Tak nak ustaz yang ustaz. Dia nak ustaz yang tak tahulah, tak faham juga. Itu masalah juga manusia ni, pelik-pelik. Jadi, okey. Ustaz, jadi kalau dia cuci cerai, perempuan tu dah tak payah edah. Edah jalan. Edah lagi. Edah berjalan. Tak apa masalah. Bulan tadi. Ya. Lagi. Ya, tapi masalah pasal actually cerai tadi lepas edah tadi dikira lepas perceraian. Actually lepas bercerai, rujuk tu akan mula berjalan pula. Tempoh untuk rujuk. Ilak lain. Ilak tadi belum cerai lagi. Okey. Pasal cuma dia bila sampai tempoh 4 bulan, dia sebut 10 bulan ke dan sebagainya, isteri tunggu. Sampai 4 bulan tak bagi juga dan macam hatta mahkamah pun macam kita sekarang ni kalau di Malaysia bila kan taklid yang disebut oleh seorang suami, isteri tadi boleh adukan selepas 4 bulan tak dapat nafkah ke tak dapat apa, lepas 4 bulan dan valid. Memang dambakan bila diterima sepatutnya auto jatuh. Automatik jatuh. Jadi taklid dia panggil khuluk, dia panggil cerai khuluk. Pasal dia kata, maka bila isteri saya membayar RM10 bagi pihak saya kepada mahkamah, maka jatuhlah isteri saya dengan talak khuluk. Dia tulis kat dalam tu. Maksud dia automatik jatuh. Tapi lah syarat tadi kena valid lah. Benda tu memang aduan tu betul. Mahkamah panggil. Suami betul ke tak bagi nafkah? Mana ada? Dan dia kata bagi je. Rupanya bini tu ada pakwa lain. Dia masalah juga kan. Jadi kalau kata benda tadi validity kena ada lah. Pasal suami tadi tak bagi makan ke. So orang berikutnya dapat tahulah, oh dia ni cerai dulu pertama. Kenapa? Tak bagi gini makan. Dan orang kedua tahu lah, oh tak apa saya kaya. Tak ada masalah. Saya kasih dia makan. Itu masalah lain. Okay? Baik. Okey. Jadi kali ini Allah nyatakan, okey, Allah nyatakan lilladzina yu'luna min nisaihim, untuk orang-orang yang mengilak terhadap isteri mereka, itu mereka bersumpah untuk meninggalkan persetubuhan daripada isteri mereka. Dalamnya ada dalil bahawa ilak ini khusus untuk isteri, bukannya hamba wanita.
Mana hamba wanita tidak timbul tajuk untuk orang tu mengilak pada hamba-hamba wanita, tak timbul tajuk. Okey, pasal ialah hamba wanita tadi sini boleh jual, boleh sekian sebagainya. Tahu kan hamba dan Islam apa? Perang. Tawanan perang dalam jihad fisabilillah. Bukannya kita tangkap masuk hutan, tangkap orang asli bawa balik rumah, ni hamba saya. Itu haram dia panggil. Tak ada, kan? Dalam Islam berlaku perhambaan ini dengan peperangan, bukan dengan benda lain. Pasal orang dalam tawanan perang mana ada sebarang hak. Faham tak? Hak negara dia pun tak ada dah, hilang. Dan sebab itu kita kata dia duduk dalam keadaan tadi. Tapi hamba dan Islam tidak dikurung dalam jail, tapi ditinggalkan bersama-sama dengan keluarga Muslim, menolong, bantu dan sebagainya pada keluarga Muslim berkenaan, buat kerja apa yang disuruh sebagainya. Tapi kita kata dalam masa sama, kalau dia kata dia Muslim dan sebagainya, digalakkan kita bebaskan dia. Habis kita. Dan itu cara lain dalam Islam lah. Kita kata macam pelik juga kan, musuh diketahuan tinggal dalam rumah kita. Pelik kan? Tapi apa, jadi pembantu kita. Tapi dalam Islam benda tu berjalan. Zaman para sahabat Nabi dulu lebih savage kan, orang lagi apa, siapa kuat dia kudrat. Tapi benda tu berjalan. Digunakan sistem tadi untuk dua aspek lah. Satu, pertama, tak adalah benda tanggungan makan banduan tadi tu kembali kepada kerajaan. Kedua, dalam masa yang sama, hamba tadi boleh bekerja dengan izin tuan dia. Tuan dia izinkan dia bekerja, beli rumah sebagainya, boleh. Tapi dalam masa sama, anything dia possess sebagainya, tuan dia boleh kata cukai banyak mana. Contoh macam kau kerja, gaji berapa? 1,000, 300 aku punya, 700 kau punya. Tuan tu boleh buat macam tu. Dan dia tak ada hak untuk kata tidak. Maka majikan akan terus automatik, lepas tu akan bagi gaji dengan cara tersebut. Cuma dalam hak-hak lain berjalan. Cuma kita tak ada hak untuk macam lah mengundi ke apa ke dan sebagainya, tak ada, hilang. Kita ada hak tersebut. Tapi kan dalam Islam bila perang kita tak boleh attack perempuan. Bunuh, bukan tak boleh attack, bunuh. Tapi kalau macam tu, tapi boleh tangkap je orang. Tangkaplah. Kalau tak macam mana makin nak buat kontrol? Awak dengar cakap saya? Jadi yang macam sekarang Gaza dan Israel itu kalau dia orang ambil tawanan boleh lah. Memang. Kawanan Israel. Ya. Israel perempuan ke Israel lelaki ke? Jadi hamba lah. Cuma dalam zaman kita sekarang ni, kita ada Geneva Convention yang tidak membolehkan tapi apa langgar je, US langgar selamba je. Bohong je. Benda tadi berjalan sebenarnya. Pasal actually orang selagi tak dibebaskan oleh kerajaan yang tentera yang menang, selagi tak dibebaskan orang tersebut, maka dia tetap tawanan. Tak kekal sebagai tawanan. Tapi dalam Islam digalakkan. Itu sebab kenapa dalam Islam kafarah untuk sekian, bebas hamba, kafarah sumpah, bebas hamba, kafarah sekian. Kan bebas hamba banyak. Kenapa bebas hamba banyak? Sebab nak menggalakkan benda tersebut. Tapi dicarilah untuk orang bunuh orang, bebaskan hamba. Zaman sekarang terpakai lagi ke yang boleh dikahwini ataupun boleh di hamba tadi boleh jadi macam bini. Ya. Yang perempuan saja, lelaki jangan pula. Perempuan tu ada hamba lelaki jadi macam lelaki dia pula tak boleh. Kalau nak dia cerai, dia bebaskan dan dia kahwin. dia boleh buat Macam isteri, yes. Ya. Masih berjalan. Masih berjalan Memang kita tu masih berjalan. Tak ada tak terbatal. Tapi kes tadi hanya berlaku ketika peperangan je lah. Ada peperangan dan benda akan timbul. Tak ada peperangan dan tak ada. Dalam tempoh tersebut kita kata tawanan perang tadi tu, dia jadi hamba. Actually macam saya kata, hamba tadi bukannya duduk dalam penjara. Hamba tu dimiliki. Contoh macam daripada para sahabat Nabi tu, okey, diagihkan hamba tadi kepada ni 3 orang ke, ni seorang ke, ikut pasal dia termasuk dalam harta rampasan perang. Pengagihan dia. So ada sahabat dapat seorang, ada sahabat dapat 2 orang. Dan sahabat tadi gunakanlah untuk jaga unta dia, ni jaga tanaman dia, ni jaga kedai dia dan sebagainya. Tu hamba tadi gunakan macam tu. Tapi dalam masa yang sama, ketika itu dia duduk dalam masyarakat Islam. Dan actually yang kedua saya kata, untuk supaya hamba tu tadi masuk Islam akhirnya. Supaya dia tengok Islam itu sendiri. Kan tak ada benda tu. Bukan Islam datang bermasuk Islam je, kena apa, tak boleh dah hidup. Tak boleh hidup dah. There's no life for you. Mana ada? Faham tak? Jadi orang Islam tu akan masuk Islam. Dan memang dalam tentera dunia ni, tentera dunia, tak ada tentera dunia ni yang dimasuki oleh tentera musuh, dia masuk mana-mana negara, orang tempat dia masuk tadi sayang dekat dia. Ada? Jepun masuk Malaysia, kita sayang orang Jepun. Inggeris masuk, kita sayang Inggeris. Sahabat Nabi dia masuk ke Mesir, mesti sayang. Masuk ke itu beza dia. Pasal mereka ada sistem.
Dalam peperangan tadi kita ada sistem. Perhambaan itu berlaku, tapi bukan bentuk macam kita bayangkan kunta kinte tadi. Pasal apa? Dalam hadis Nabi kata, dia makan apa kita makan, dia pakai apa kita pakai. So kalau dapat baju Melayu baru, kan dia pun kena beli juga lah untuk hamba dia. Dia bukan jadi macam hamba tu pakai cupang camping. Tak boleh. Bahkan kadang kata hamba tak dapat makan dan sebagainya. Macam zaman Umar bin Khattab anhu, seorang lelaki mengadu hamba dia suka mencuri. So bila tanya, hamba tu kata tuan dia tak pergi makan. Dia tak boleh kerja sendiri kecuali izin tuan dia. Dia tuan tak pergi makan. So Umar kata apa? Kalau dia mencuri sekali lagi, ni hamba kau ni mencuri, aku potong tangan kau. Bukan tangan dia, tangan kau aku potong nanti, Umar kata. Itu beza, pasal dalam Islam ni kita ada sistem. So itu kita sistem pelik. Masuk negara orang saya. Mana ada jadi? Mana ada jadi sejarah dunia? Dan itu yang jadi pada para sahabat. Pergi ke Mesir, pergi ke mana, pergi ke Syam. Cili orang yang sekarang ni macam Bukhara, sepadan Rusia, Armenia, Azerbaijan tu kan, yang masuk Islam tu, sebahagian besar di kalangan ulama Islam lepas tu, ulama hadis dan sebagainya, ada daripada orang-orang berkenaan, daripada Albania kan, daripada Bukhara, Tajikistan, Tan tu lah, Sajastan kan. So diorang tu adalah keturunan, kalau kita keturunan orang yang para sahabat masuk tawan negara diorang. Tapi pelik diorang menjadi pembantu Islam paling kuat. Tak pelik ke? Kalau kita ada orang Jepun yang paling sayang orang Malaysia ni, ada orang Jepun, orang Melayu sayang Jepun. Semua Jepun suka. Maksudnya dia menjadi ni kan, pasal Jepun jajah, dia sayang penjajah. Pelik lah. Macam sayang Inggeris, kerana apa? Inggeris menjajah kita. Pelik lah. Tapi para sahabat Nabi tak pelik. Pasal orang yang masuk, para sahabat pergi tempat mereka, para sahabat berdialog, ajarkan Islam dan sebagainya, sampai semua sekali masuk Islam. Sebab kita nampak macam Syam kan, Jordan, Palestin dan sebagainya, asal dahulu tempat bukan Islam asalnya. Masuk Islam selepas para sahabat sampai. Yang peliknya, diorang menjadi pembantu Islam paling kuat. Selepas para sahabat tak ada, masih lagi mereka terus untuk hidup dengan Islam. Nampak? Baik. Jadi dia kata apa? Okey. Sebagaimana dalam jumhur mazhab para ulama, mana ini hanya berlaku pada isteri-isteri sahaja. Mana dia kata tarabbusu arba'ati ashhur. Dia kena menunggu wanita tadi, kena tunggu si wanita tadi, tarabbusu wanita tadi menunggu arba'ati ashhurin, 4 bulan. Itu menunggu suami tadi 4 bulan. Ketika mana dia sumpah je, tunggu 4 bulan. Kemudian dihentikan. Lepas 4 bulan tadi, dihentikan sumpah dia tadi, ataupun talak, cerai. Either one. Sama ada dia kena stop perbuatan tadi, ataupun dia kena cerai. Dia kena ceraikan isteri tersebut. Okey. Kerana ini Allah Ta'ala nyatakan fa'in fa'u, jika mereka kembali semula, iaitu rujuk kepada keadaan asal. Itu keadaan apa? Keadaan masih buat hubungan dengan isteri. Itu sebagai kiasan bagi persetubuhan. Perkara ini oleh Ibn Abbas dan lebih daripada seorang. Di antara mereka juga Ibn Jarir rahimahullah. Kerana Allah nyatakan apa tu? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terhadap apa-apa yang berlalu daripada kesalahan, kecuaian pada hak isteri dengan sebab sumpah tersebut. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey. Dan jika mereka tunaikan juga, mereka patah balik kepada Allah Taala Maha Pengampun, Penyayang, dalamnya ada petunjuk pada salah satu pendapat, dua pendapat ulama, iaitu yang lama dalam mazhab Syafi'i, bahawa orang yang membuat ilak tadi, bila dia patah balik lepas daripada 4 bulan, tidak ada untuk dia, tidak ada ke atas dia sebarang kafarah. Mana lepas tempoh 4 bulan tadi, tak perlulah dia ni. Contoh kata dia sebut 5 bulan kan, pasal Allah Ta'ala suruh stop 4 bulan. Kalau dia stop 3 bulan, kan dia kata dia buat 3 bulan, 3 bulan dia buat. Okey, kalau dia stop before 3 bulan tadi, before 3 bulan, maksudnya dia sebut 3 bulan, dia berhenti bulan kedua, maka dia kena kafarah. Kena complete apa yang disumpah tadi. Macam Nabi buat sebulan, maka tak ada kafarah. Katakan orang tersebut 5 bulan, adakah tak sampai 4 bulan tadi disuruh, sama ada suruh rujuk ataupun disuruh ceraikan isteri. Maka kalau anda kata orang tu ditanya pada ketika waktu tersebut, dalam pendapat yang lama dalam mazhab Syafi'i, bahawa orang yang bersumpah tadi, apabila disumpah dia buat dia patah balik setelah 4 bulan, tidak ada kafarah ke atas dia. Okey. Mana disongkonglah oleh hadis yang ayat tersebutnya. Daripada Amr bin Syuaib,
Daripada bapa dia, berdatuk dia, bahawa Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah di atas satu sumpah, okey, fara'a ghairaha khairan minha, maka dilihat selain daripada sumpah yang disumpah tadi ada lebih baik daripada itu, fatarakaha kafaratuha, maka dia tinggalkan sumpah tersebut, itulah kafarah dia. Tinggalkan buat benda lain, itulah kafarah dia. Itu yang disebut oleh Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmizi. Okey, itu yang pendapat yang lama. Maksud dia kalau ada kata orang tu dia sumpah 5 bulan, dia berhenti bulan yang keempat kerana Quran kata suruh berhenti, maka tak ada ke atas dia sebarang kafarah. Pendapat pertama. Pendapat yang kebaru, itu pendapat yang baru, itu pendapat jumhur, jumhur para ulama dan juga pendapat baru Imam Syafi'i, bahawa ke atas dia kena kafarah. Kerana umum wajib bahawa kafarah tadi bila kita tak tunaikan tempoh dia, maka kita kena kafarah lah. Okey, jadi kena batalkan sumpah tersebut dengan cara yang kita sebut dalam surah Al-Maidah ayat ke 82 ayat tadi. Okey. 89. 89 So Al-Maidah 89 tadi. Okey. Allah Taala saja mengetahui. Okey. Dan telah menyebut para fuqaha, okey, dan selainnya berkenaan dengan munasabah. Apakah munasabahnya? Penangguhan orang yang bersumpah tadi tu diberi tempoh 4 bulan. Apa dia signifikan? Okey. Telah meriwayatkan Imam Malik bin Anas dalam Muwatta daripada Abdullah bin Dinar. Beliau berkata, beliau berkata, telah keluar Umar bin Khattab anhu pada waktu malam, lalu mendengar seorang wanita membaca syair. Umar kan dia suka berjalan lintas tengah malam tengok rakyat macam mana. Okey, dalam Muwatta Imam Malik dikisah Umar bin Khattab anhu, dia pernah keluar satu malam lintas tengah malam, kemudian dia terdengar, okey, seorang wanita bersyair. Dia kata, tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu wa arikni alla khalila ulaibuhu fa wallahi laula anni uraqibuhu la haraka min hadzal sarir jawanibuhu. Dia kata tatawala alai hadzal lail, panjang malam ni, waswadda janibuhu dan gelaplah tepi-tepi malam ni, wa arikni dan dia kata, inilah aku rasa ni bahawa tidak ada sebarang kekasih untuk aku bergurau dengannya. Maka demi Allah, dia kata, laula anni uraqibuhu, kalaulah aku tak muraqabah Allah Taala, Rasulullah tak perhatikan aku, niscaya gerak katil ni penjuru-penjuru dia. Maksud dia akan buat benda haram lah. Kalau dah bukan takutkan Allah Taala, niscaya dia akan inilah benda tak elok lah, dia kata, seorang wanita. Jadi lalu Umar bin Khattab anhu, dia dengar benda tersebut. Dia tanya anak perempuan dia, Hafsah, Hafsah bin anak Umar, ketika zaman dia memerintah, zaman Rasulullah tak ada dah. Okey, betapa dia kata, berkata Umar kata, kam aktsara ma tasbirul mar'atu an zawjiha, berapa lamakah boleh sabar seorang wanita untuk tidak suami dia tak ada. Dia kata faqalat, okey, berkatalah Hafsah dalam riwayat yang lain, dia kata apa? Dia kata, orang engkau tanya aku, Hafsah malu nak jawab pada bapa dia. Lalu bila Umar kata untuk kebaikan, Hafsah berkata 6 bulan atau 4 bulan. 6 bulan atau 4 bulan. Okey. Tapi yang riwayat yang datang 4 bulan lah, itu yang kita kata pakai dalam tu 4 bulan dan sebagainya. Dan Allah Taala sebut 4 bulan pun kenapa? Sebab tu juga. Lalu berkata Umar, okey, berkata Umar, la uhbisu ahada, aku takkan tahan seseorang daripada kalangan tentera lebih daripada tempoh tersebut. Dan actually memang lepas tu Umar bin Khattab anhu meletakkan tentera dia keluar 3 bulan 4 bulan balik, dia ganti, rotate. Dia tak bagi lebih lama dari waktu berkenaan. Ya, saya. Pasal actually benda tadi pasal menjaga hak wanita tersebut. Macam tadi macam Umar tanya anak dia, dan memang kita kata benda tersebut adalah di antara hak-hak yang tak boleh dinafikan. Pasal seorang wanita tak boleh kahwin lain. Suami dia itu seorang je lah. Okay, dan actually bahkan meletakkan nafsu seorang tu pada bukan hak dia, ada di antara benda yang zalim. Tak boleh, tak dibenarkan. Hatta macam kita kata kalau sebut masturbation essentially juga haram. Sebab dalam surah Al-Mu'minun berdasar pada Al-Quran dan surah Al-Mu'minun, Allah menyatakan walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang terhadap kemaluan mereka jaga, illa kecuali ala azwajihim, kepada suami-suami mereka, au ma malakat aymanuhum, atau pada mana-mana hamba yang mereka miliki, fa innahu ghairu malumin, maka mereka takkan tercela. Kalau mereka gunakan isteri, gunakan hamba, maka tak tercela. Fa mani batagha wara adzalika, barang siapa cari selain dari itu,
faulaika humul adun, mereka lah orang-orang yang melampau. So dengan firman Allah Ta'ala tadi tu, stop situ je. Tak boleh kita kata benda tersebut. Jadi Imam Syafi'i gunakan ayat tersebut sebagai apa, tanda ataupun dipanggil apa, sebagai dalil bahawa haram untuk masturbation ataupun onani. Faham So kita kata benda tadi, mana nafsu tadi pada kalau seorang isteri, pada suami dia saja. Pada suami, pada isteri dia saja, bukan pada tempat lain. Faham Dan sebab itu Umar bin Khattab anhu, dia tengok benda tu, dia kata ni dah, dia kata letakkan 4 bulan. Dan memang 4 bulan tadi tu ini saja disebut oleh Ibnu Katsir untuk kaitkan kisah kenapa 4 bulan. Kenapa tak 3 bulan? Kenapa tak sebulan saja? Tempoh dia dan 4 bulan tadi tu masih lagi boleh bertahan. Kalau lepas 4 bulan actually masalah. Perempuan tu akan mungkin akan buat maksiat. Jelas? Baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.